Okay. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung ya. Kita dah habis bahagian 1 isim. Jadi kita sekarang bahagian 2. Kita pergi pada saf. Dan kita kena ingat ya yang bahawa yang kalimah ni terdiri daripada 3. Harf kita dah cover, isim kita dah cover. Sekarang kita dekat bahagian fi'il. Dan fi'il tu hari tu kita dah cover yang dia terdiri daripada 3 bahagian. Fi'il madhi, dia past tense verbs ataupun perbuatan masa lepas. Fi'il mudhari, present ataupun future tense verb, perbuatan sekarang ataupun masa depan. Dan fi'il amr ataupun nahi, yang apa kita cakap imperative. Imperative tu ialah command ataupun prohibition, dalam bahasa Melayu perintah ataupun larangan. Ya. Jadi okey, sekarang dah masuk azan tapi saya sambung sajalah ya. Okey. Jadi sekarang saya sedang ceritakan pasal trilateral root letters ya, as a basis untuk verb patterns. Jadi kat sini kita kena tengok huruf sulasi mujarad. Jadi dalam bahasa Arab ni, dia kebanyakan, sebahagian besar ya daripada kalimat-kalimat bahasa Arab ni, dia terdiri daripada 3 root letter. Dalam bahasa Inggeris dia orang panggil radical letters, the 3 radical letters ya. So kita panggil sulasi mujarad. Inilah fundamental. Dan dia punya position tu kita ambil sebagai acuan ya, ialah fa, ain dengan lam ya. Fa, ain dengan lam. Jadi fa, ain dengan lam tu hanya dia punya acuan. Kalau kita nak tengok dia punya acuan, apa makna dia. Jadi saya nak bagi contoh begitu besarnya fa, ain dengan lam ni. Fa, ain dengan lam tu kita anggap dia macam, kalau kita nak anggap macam pin number. Kalau kita tahu dia ada banyak kombinasi fa, ain dengan lam. Jadi contohnya kombinasi ialah fa'il. Jadi fa'il tu adalah ada 2 ataupun pembuat. Ataupun lagi satu kombinasi dia adalah fi'il. Ya, fi'il. Jadi fi'il tu adalah isim. Ya, dia maksudnya perbuatan. Ya, noun. Is a verbal noun. Maksudnya is perbuatan. Ya, fi'il. Ataupun saya boleh cakap fu'la, dia macam-macam saya boleh buat. Maf'ul maksudnya yang orang yang kena buat. Ya, maf'ul. Jadi dia macam-macam kita buat. Jadi saya bagi contoh. Dia macam mana kita nak menggunakan ya, sebab dia putih the subject about saf, macam mana kita nak tengok pattern daripada 3 huruf. Jadi saya nak bagi satu resource. Saya nak share satu resource. Ini satu resource. Jadi one of the resource saya nak share, kebanyakan orang, sebab kalau you tak tahu bahasa Arab, kalau kita sendiri tak baca bahasa Arab, kita sendiri tak speak bahasa Arab, kita tak tahu guna dictionary dia. Sebab kebanyakan dictionary ataupun kebanyakan apa-apa kitab-kitab, buku-buku, sahabat khabar, dia tidak ada harakat kan? Kita tak nampak harakat. Tanpa harakat, dia bukan macam dalam Al-Quran. In fact, dulu Al-Quran pun tak ada harakat. Jadi, kalau kita nak membaca sesuatu tanpa harakat, kita selalunya kena faham apa dia, kita dah tahu bercakap. Kita dah faham bahasa Arab tu sendiri. Tapi katalah untuk kita yang tidak tahu. Jadi ini salah satu cara di mana kita menggunakan trilateral word tu, dan daripada satu kita boleh menggunakan dictionary. Ya, kita boleh menggunakan dictionary. Jadi saya bagi contoh macam mana kita nak menggunakan dictionary. Dekat sini saya nak share ada satu application. Dia ada Hans Weher punya application. Jadi kalau kita tengok, kalau kita nak tengok dia punya application ya, katalah saya kafta dengan bar kan, dia macam-macam variasi dia. Maksudnya kan dia seperti macam kita anggap sebagai ATM pin number, kita type 3 pin ni, jadi daripada situ kita macam-macam kita dapat akses kalimat-kalimat yang berdasarkan pada huruf akar ni. 3 huruf akar. Jadi kalau kita nak gunakan bahasa dictionary, jadi saya bagi contoh, saya tekan search ni. Jadi dekat search ni, sekejap ya. Jadi sekejap ya. Saya nak pergi bahasa Arab. Okey. Katalah saya nak tekan dekat sini sekejap ya. Fa, ain dengan lam. Okey. Sekejap ya. Kalau nak ni share kat sini. Okey.
Jadi katalah fa, kan? Saya nak tekan fa, lepas tu saya tekan ain, ini acuan dia. Ya? Saya kena tahu 3 je. Lepas tu saya tekan lam. Lepas tu saya cakap okey. Jadi apa yang dia tunjuk, fa'ala nampak dekat sini. You see, dia tak ada tunjukkan dia punya harakat. Tapi dekat sini dia akan menceritakan, kita kena tahu dia punya sarf. Maksudnya orang yang buat dictionary ni, yang combine, dia assume kita dah belajar sarf. Kita dah tahu contohnya fa'ala, kan? Jadi dekat situ dia ada dia punya variasi fa'ala tu. Jadi daripada variasi tu, kita dapat tengok maknanya. Bayangkan kalau kita tak tahu sarf, jadi kita nak tengok mana satu yang ni, ya saya tekan fa'ala, adakah fi'il? Mana satu? Banyak sangat. Mana satu yang macam mana saya nak cari nombor satu? Dekat sini dia ada nombor dia. Nombor 1 cara dia guna tradisional, nombor 2, nombor 4 dan nombor 5. Kita akan belajar semua tu. Apakah sistem-sistem kita panggil satu sulasat mujarad, satu ialah sulasat mazid fi. Maksudnya sistem-sistem wazan. Dia ada 10. Nombor tu daripada 1 hingga 10. Jadi kalau kita tahu dia punya variasi 10 ni, kita baru boleh tengok dictionary dan faham. Walaupun kita tak tahu baca bahasa Arab. Itu dia punya kunci dia. Sebab tu sah tu penting dari situ. Dan kita kena sabar, kita kena persevere ya. Macam mana? Sebab saya nak bagi sekarang ni kita punya subjek masih lagi the trilateral root letters. Maksudnya the three huruf akar tu. Jadi function tu huruf akar. Jadi sama juga. Katalah saya nak pergi dekat sini corpus Quran. Kan? Macam mana kita nak pakai corpus Quran? Dia is an application. Jadi katalah saya nak tahu, katalah contohnya kan, sebab dia assume kita tahu bahasa Arab, kita tahu the word. Tapi kalau orang yang tak tahu bahasa Arab, macam mana kan? Jadi kalau kita tahu the concept of sarf, the trilateral word, jadi contohnya saya nak tahu, fa'ala tu dalam Quran tu keluar macam mana? Jadi saya akan type fa, okay, ain dengan lam. Ini acuan dia, jadi go. Jadi dekat sini, semua keluar. Jadi contohnya, fa'alna. Kita akan belajar kenapa daripada fa'ala tu kita boleh dapat fa'alna. Dalam ayat 2 Al-Baqarah 234. Fa'alna banyak. Apa bezanya fa'alu daripada fa'alna? They did. Nampak tak? They do. Fa'alna maksudnya memang fa'ala tu buat. Tapi dekat sini dia sudah di-conjugated kan. Dia dah sudah diseragamkan, diselarikan subjek verb agreement dalam bahasa Inggeris. The subject verb agreement. Maksudnya kita mengaitkan perbuatan tu dengan orang yang membuatnya. Dan dekat sini adalah personal pronoun, isim domir. Ya, ganti nama. Maksudnya siapa yang buat? Katalah they do. Siapa yang buat? Jadi maksudnya they do. Kalau fa'alu ialah fa'alna tu, minta maaf fa'alna kat sini, they do ni very specific tau. Ialah orang perempuan yang buat. Si bahasa Inggeris sama, they do. Tapi dalam bahasa Arab kita belajar fa'alna tu ialah perempuan yang buat. Yang ramai-ramai perempuan tu. Ya, fala junaha alaikum fima fa'alna fi. Ini merujuk pada isteri-isteri ni. Ya, cerita dalam ini ayat ahkam ya. Fa'alna. Maksudnya yang dia itu adalah perempuan, third person, ghaib. Kita tak tahu perempuan mana, tapi perempuan tu lebih daripada 2. Perempuan tu lebih daripada 2. Jadi kat sini fa'alu. Jadi apa beza? Actually should be dedek juga Kat sini fa'alu. Fa'alu dedek. Apa beza dia kat sini fa'alu dengan dia yang dekat atas ayat 2, 3, 4? Dekat sini fa'alu tu ialah lelaki. Dia refer pada sekumpulan lelaki lebih daripada 2. Nampak tak? Jadi fa'alu. Jadi fa'alahu, jadi fa'alu kita tengok kat sini. Apa beza ni fa'alna? Nampak harakat dia 2. Tadi ialah fa'alna. Satu harakat. Tapi dekat sini, fa'alna, harakat 2 tu ialah kami buat. We did. Nampak tak? So this is an example, kalau kita tahu the trilateral punya root, kita boleh menggunakan resource. Ada banyak dekat internet, kita boleh even download application. Sebab tak guna kita ada resource. Kalau kita sendiri tak faham, macam mana nak gunakan resource tu. Jadi dari sini kita boleh kembangkan vocabulary kita. Sebab di mana, saya nak share juga dekat sini, dalam saya dah compile dekat sini. Saya kat sini sekejap ya. Saya tengok ya.
Arabic ya. Saya dah compile kan, ada 200 verb dalam Al-Quran. Ini adalah fi'il. Dalam satu Al-Quran tu hanya 200 saja. Tapi dia punya key point kita kena tahu macam mana ya. Maksudnya adakah yang macam abkar kan, abkar. Dia tak bermula sebenarnya dengan hamzah. Yang sebenarnya ialah ba, kaf ataupun ya, dekat sini nampak tiga, dia tulis dekat tiga sini. Ba, kaf dengan ya. Ba, lam dengan sin. Ba, lam dengan ji. Nampak, this is the concept of the trilateral word. Kalau kita nak, untuk saya, cara saya approach lain daripada yang lain. Sebab kita nak mengenal Al-Quran. The whole point kita nak approach Al-Quran. Jadi what we do, the sarf ni lama sikit. Jadi what we do, kita cuba dengan memahami hukum-hukum sarf, kita akan menggunakan dictionary yang saya dah buat, yang ada kat sini ni. Ada 187 page. Lepas tu kita type dekat corpus Al-Quran ni. Dekat sini. Corpus Al-Quran ni, yang apa-apa kat sini kan yang tadi tu. Sekejap ya. Yang corpus Al-Quran, sekejap ya. Yang corpus Al-Quran tadi tu, kita menggunakan yang tiga tadi tu. Yang tiga root letter tu. Daripada situ kita dapat semua ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang perbuatan itu. Daripada situ, kita dapat shortcut untuk memahami kan, translate. Walaupun kita mungkin tak tahu cakap bahasa Arab. Jadi dia macam, saya anggap macam pin number, ATM. Satu coding yang kita kena tahu. Bila kita tahu kod ni, kita faham. Dan macam mana dia digunakan dalam Al-Quran. Ini perkataan fa'ala saja. Sebab Alhamdulillah Allah dah bagi resource ni zaman sekarang. Di zaman dulu tak ada. Payah kan? Jadi sekarang ni, daripada situ yang saya bagi komen yang saya tahu berapa kali keluar kan? 30 kali keluar sebab saya menggunakan Corpus Quran. Sekarang baru saya nak introduce dua resource. Ya, satu corpusquran.com, yang lagi satu tu ialah Handsphere punya dictionary. Sebab tak guna kalau saya bagi kalau tak tahu nak guna. Sebab nanti lagi confuse. Kan? Apa macam tafa'ul kan? Sebab dia semua dia punya kaitan dengan fa, ain dengan lam. Jadi sekarang kita teruskan. Jadi position dia, kita kena tahu, position fa ialah position pertama. Position ain ialah position kedua. Dan position lam ialah position ketiga. Jadi contohnya, katalah saya nak ganti acuan fa tu, fa sama, tapi saya letak ta. Lepas tu saya letak ha. Bukan lam, tempat lam saya letak ha. Jadi apa yang saya akan dapat? Contohnya kan, katalah saya nak tengok dalam Al-Quran. Jadi dekat sini contohnya, ya, okey. Fa, ta, lepas tu ha. Ya, dekat sini. Nampak tu, Fatah. Jadi apa maksudnya Fatah? Fatah tu maksudnya dia telah buka. Fatahallahu, ya. Maksudnya kita tengok dekat sini, Fatun. Dia ada macam mana ya? Dia Fatah tu can be a victory, but it also can mean buka. So kita kena tengok macam ni kan, tengok ayat 54:11. So we have open. Ya, maksudnya fatahna. Fatahna. Jadi apa maksudnya fatahna? Dia dua harakat selepas nun. Dia bukan satu harakat. Kalau fatahna, perempuan-perempuan tu buka. Tapi kalau fatahna, kami yang buka. Kami telah buka. Abwa basamai bima'in munharim. Okay? So contoh dia surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, satu variasi fa, ta dengan ha ialah surah pembukaan. Ya, jadi dekat sinilah dekat sini dia akan tulis root letter dia. The root is fa, ta dengan ha. Jadi kita kena tahu dia punya root. Daripada situ kita dapat access dengan secara shortcut. Sebab kita tak ada masa sangat kan. Kita nak faham sebanyak mana yang kita boleh faham. Jadi secara shortcut kita dapat tahu. Jadi sekarang cuba kita, exercise kita sekarang, kita nak menarik 3 root letter ni daripada Asma Al-Husna. Contohnya Asma Al-Husna. Jadi kita tengok. Salah satu, nama ini ialah contoh ismun fa'il. Ismun fa'il, pattern dia ialah fa'il. Jadi dia maksudnya Allah yang membuat dekat sini. Jadi katalah dia buat apa? Kalau fa'il tu ialah pembuat. Ya. Kalau ismul fa'il adalah isim pada pembuat tu, ya. Jadi
Jadi Quran ni buat apa? Ini Allah sebagai pembuat, tapi nak buat apa? Jadi kita tengok salah satu nama dia ialah Al-Basit. Jadi Al-Basit, dia punya huruf akar tu, dia bukan alif, bukan lam. Sebab alif lam tu adalah apa dia? Dia makrifat. Ya, lam makrifat tu. Kita dah belajar isim kan? Dia kalau definite, kita kena bermula dengan alif lam. Kalau dia makrifat, khusus. Jadi, tapi alif lam tu, dia bukan sebahagian daripada huruf akar. Anak, kita tengok alif selepas tu. Ba, lepas tu kita ada alif. Basit. Alif tu pun bukan sebahagian pada huruf akar. Nanti kita belajar. Sebab alif tu ditambah nak menunjukkan bahawa al-basit tu adalah dia yang buat. Pattern dia adalah fa'il. Jadi alif selepas huruf akar fa, acuan fa tu. Fa pertama tu. Ingat ni? Fa pertama tu. Jadi dekat situ ada alif. Jadi bila alif lepas tu, dia bukan huruf akar. Jadi yang huruf akar sebenarnya ialah ba, sin dengan ta. Jadi kalau saya tahu tu, katalah saya assume saya tak tahu guna dictionary, saya akan gunakan ba, sin dengan ta tu, saya akan pergi balik pada yang kupus Al-Quran tadi tu, saya akan type huruf akar dia tu. Nampak tak? Jadi dia macam kita buka akaun kita kena tahu saving account saya punya PIN number macam ni. Saya punya current account saya, PIN number saya macam ni. Nampak tak? Yang kita buat electronic banking tu. Jadi once kita tahu, tiba-tiba kita dapat access. Automatik dah tertampil pada kita macam mana huruf akar tu digunakan dalam Al-Quran. Sebab kita punya fokus ialah Al-Quran. This is actually yang what differentiate ni. Bukan nak conversational Arabic ke apa ya. Jadi this is the thing yang kita nak tahu. Sebab daripada situ kita insya-Allah kita dapat mendekati Al-Quran dengan lebih mendalam. Jadi kita buat exercise lagi. Jadi kat sini kita nampaklah maksudnya dia membesarkan, expand, ya, dia meluaskan, ya, expander. Katalah kita tak tahu dictionary. Saya even boleh type basin dengan ta ni dekat yang tadi tu, yang dekat sini, hands beer tu. Ya, lepas tu dia akan pergi dekat situ. Once kita tahu the hukum sah yang 10 pattern tu, 1 hingga X, ya, dia akan guna Roman lettering, ya. 1, 7, nampak semua ni kan? Baru kita nak tahu dekat mana saya nak tengok antara yang makna dia tu. Tidak, kita tak tahu mana satu saya nak panggil. Adakah fa'alan itu interact? Yang nombor 6 tu. Adakah tu scan? Ya? Adakah apa ke dia macam-macam? Adakah tu bidan? Adakah tu bring about? Sebab terjemahan dia lain. Bergantung pada variasi yang kita akan belajar. 10 variasi. Itu 10 variasi, ya. Dia punya 10 form dia tu. Okay. Katalah khafid, ya. Al-khafid. Jadi dekat sini ingat, kita ignore yang alif tu, kita ambil kha, fa dengan dot. Dekat sini raqid, rafi, ra, fa dengan ain. Jadi belah kat sini, yang belah kiri ni ialah dia daripada sini. Huruf sulasi mujarad. Tapi belah kanan ni kita tak belajar lagi. Ini dia adalah sulasi mazid fi. Ada penambahan sebab tu dia punya pattern lain. Dan dia mazid fi ni kita akan belajar. Dia ada 6 kalau saya tak silap 9 variasi. Ya, insya-Allah kita belajar. Insya-Allah kita will get there. Jadi ini semualah contoh dia. Jadi kalau kita at the same time sebagai satu exercise, kita cuba nak hafalkan Asmaul Husna sebagai satu ibadah. At the same time, kita cuba tarik extract the root letter daripada nama-nama Allah tu. Macam As-Sami'. Dekat sini ialah dia punya pattern ialah dia tak ada alif kan. Ya sini bukan dia sebahagian daripada root akar. Sebab dekat sini pattern dia ialah isim musyabahat. Kita dah belajar dah. Adjektif. Dia adalah sifat nama. Jadi ini adalah sifat Allah. Yang ini adalah Allah sebagai pembuat. Dekat sini nama Allah ialah Allah sebagai sifat dia. Jadi sifat dia, kalau saya tengok yang mendengar, Sami, dia pendengar. Tapi dekat sini ialah dia sentiasa mendengar. Sami, As-Sami. Jadi dekat ya kat situ. Al-Basir, ya. Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, ya. Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim. Jadi maksudnya sebagai contohnya, ini kalau kita nampak ya, kita tak nampak alif. Dekat sini ada alif kan?
Ya ni pun juga bukan bukan dia punya akar dia. Jadi huruf akar dia kita ambil alif lam kita kena tolak tepi. Ya. Sin, mim dengan in. Jadi kat situ ialah maksudnya mendengar. Sami, basir, melihat. Ya. Jalil ialah dia punya zat. Ya, zat dia. Karim, dia maha pemurah. Ya. Raqib, sentiasa memerhati. Latif, yang paling halus. Khabir, sentiasa sedar. Ya. Khalim, yang sentiasa forbearing, the forbearing one. Ya, sentiasa memaafi, ya, macam tu. Aziz. Jadi daripada sini kita dah tahu, kita boleh extract, dan daripada extract ni kita boleh type dekat yang tadi saya kat korpus Al-Quran tu ataupun yang leksikon tadi tu, dan daripada situ kita boleh gunakan berapa kali digunakan dalam Al-Quran. Dan daripada situ kita pergi pada ayat-ayat tu supaya kita dapat memahami lebih lanjut lagi yang the trilateral, the huruf the huruf sulasi mujarad, ya, huruf-huruf sulasi mujarad, the trilateral punya verb. Okay, jadi sekarang kita kena ingatkan juga bahawa apa-apa fi'il perbuatan dia kena ada 4 implikasi. Kita dah belajar kan hari itu isim ada 4 juga kan, isim 4 aspek ciri isim apa dia? Dia punya definiteness, khusus dia, gender dia, muzakkar ataupun muannas, nombor dia, bilangan dia, mufrad ke, masani ke, jamak ataupun i'rab dia. Kita dah belajar tu. Jadi sekarang kalau kita nak buat perbuatan, nombor 1, kalau ada perbuatan mesti ada pembuat dia. Ada 2, fa'il, pembuat dia, siapa. Lagi satu ialah perbuatan tu sendiri. Jadi acuan dia fa'ain dengan lam. Lepas tu kita nak tahu bila perbuatan tu dibuat. Adakah masa lepas, past, sekarang, present, ataupun masa depan, akan datang, future. So dalam bahasa Inggeris senang sebab dia ada past tense, dia ada present tense, dia ada future tense. Lepas tu kita nak tahu juga, adakah perbuatan tu sekali, one off, ataupun dia sentiasa berulang-ulang, continuous. Maksudnya contohnya, matahari itu sentiasa bersinar kan? Itu perbuatan matahari, dia memberikan cahaya. Jadi dia continuous. Kita tak boleh cakap matahari itu telah bercahaya. Tak logik kan? Sebab matahari itu sentiasa bercahaya. Ya? Jadi itu satu contoh daripada sini. Jadi sekarang pattern dia, nombor 1, sebab pasal pembuat tu. So dalam fi'il, dalam apa-apa yang kajian fi'il ni, dia kita nak tahu selalunya di dalam bentuk ganti nama, personal pronoun. Jadi contohnya, kalau personal pronoun kita dah belajar dalam isim dhamir kan. Kalau third person, dia gaib. Maksudnya third person tu kita tak nampak. Dia bukan dalam bilik sama dengan kita. Jadi kalau mufrad ataupun musanna ke jamak, kita tengok ya. Huwa, huma, hum. Tengok yang merah ni aja. Sebab pembuat dia kena rafak. Dia tak boleh nasab ataupun jairah dia. Pembuat adalah subjek. Dia aktif, ya, dia adalah dalam rafak. Jadi huwa, jangan tengok yang hu, hum tu semua tu, semua tu jangan tengok. Jadi huwa, huma, hum. Kalau mufrad huwa, kalau musanna ialah huma, kalau hum jamak. Ini kalau dia lelaki, muzakkar. Kalau perempuan, hiya, huma sama, lepas tu hunna. Apa terjemahan dia dalam bahasa Inggeris? Semua dia kan. He kan. Tapi dekat bahasa Arab, kita kalau huwa dengan huma kita tahu 2 lelaki. Huwa 1 lelaki. Hum lebih daripada 2. Hiya 1 perempuan. Kalau huma dia sama juga dengan macam yang lelaki tu, dia 2 perempuan ataupun 1 perempuan 1 lelaki. Dan lagi satu ialah hunna. Hunna semua perempuan lebih daripada 2. Jadi katalah di dalam bilik bersama kita, hadir bersama kita, second person. Kita tengok yang merah tu, rafak, pembuat dia adalah anta, kalau lelaki, anti. Ataupun antuma, ataupun antum, ataupun antuna. Jadi ini yang kita kena hafal ya, dia punya ganti nama tu. Kalau first person, kalau kita cerita tentang diri, dia antara 2 je, mufrad ataupun jamak. Tak kisah perempuan lelaki. Jadi anak ataupun nahnu. Ya, nahnu tu kami dan ana tu adalah saya. Jadi pattern ni, at least by today kita nak cover ni. Jadi sekarang kita tengok dia punya subject verb conjugation dia.
Sebab kita kena conjugate perbuatan tu dengan pembuat dia. Sebab macam mana ada perbuatan tanpa orang yang buatnya. Jadi daripada satu kalimat tu, kita dapat tahu siapa yang buat dan perbuatan tu sendiri, apa yang dia buat. Jadi contohnya, kita tengok dekat third person. Okay, first saya nak explain pasal sistem colouring saya. Kalau biru tu, dia lelaki, muzakkar. Kalau pink tu, ialah kita anggap muannas ataupun feminine. Ya, sebab itu adalah universal colour kan. Kalau ada anak lelaki, selalunya warna dia biru. Kalau anak perempuan, dia selalunya baju dia selalu warna pink. Jadi kita tengok macam tu. Sebab saya akan buat sistem yang sama. Ya, sama je. Ya, dekat sini. Jadi kalau lelaki tu, kita tengok lelaki third person. Jadi kita kena tahu, this is where kita nak hafal. Conjugation nombor 1 ialah kita buat yang third person tu. Orang yang ketiga. Ya, pihak ketiga. Kalau dia mufrad, maksudnya dia punya domir tu, dia punya isim domir tu ialah huwa. Dia punya conjugation dia ialah fa'ala. Apa maksud fa'ala? Sebab terjemahan fa'ala ialah buat ataupun do kan. Jadi fa'ala tu ialah dia seorang lelaki telah buat. Bahasa Inggeris, he did. Bahasa Melayu dia tak ada beza. Dia perempuan dengan dia lelaki. Itu masalah dia. Tapi kalau at least bahasa Inggeris ada beza dia. Ya, ada beza dia. He ataupun she. Tapi kita tahu kalau fa'ala. Jadi ini adalah dasar. Base dia punya acuan dia. Jadi apa yang di-implied, yang tersirat, saya cakap tersirat kat sini, ada huwa kat sini. Ada huwa kat sini. Jadi tak payah kita nak cakap huwa fa'ala. Nampak tak? He, kita bermula dengan huwa, lepas tu fa'ala. Tapi kalau nak buat boleh. Katalah saya nak letak huwa, lepas tu koma, fa'ala. Maksudnya apa yang saya buat ialah penekanan. Saya ulang balik. Saya cakap he did. Contohnya, ataupun dia telah buat. Boleh, itu lebih daripada balaghah. Lebih daripada penyampaian. Apa yang saya nak tekankan. Boleh. Tapi kalau saya nak cakap fa'ala, dia sebenarnya adalah satu ayat. Dia telah buat. He did. Ataupun he has done. Ya? Okay. Katalah lelaki tu dah 2 orang. Jadi, kita tahu dia punya isim domir tu kalau 2 orang ialah huma. Jadi macam mana apa yang berlaku pada fi'il acuan tadi tu? Tadi kita bermula dengan fa'ala kan? Acuan dia semua kasrah. Kita tambah 1 alif saja kat situ. Fa'ala. Jadi nampak tak? Bila kita baca sesuatu, dia punya harakat tu begitu penting. Kalau satu harakat, fa'ala. Maksudnya seorang lelaki telah buat. Tetapi kalau saya nak cakap fa'ala, jadi saya dah tahu 2 orang lelaki telah buat. Beza sangat. Jadi apa yang membezakan yang nombor 1 conjugation, nombor 1 dan nombor 2? Kita hanya tambah 1 alif. Pada huruf acuan ketiga tu, pada position lam tu. Ya, position lam. Jadi tak kisah tau. It can be fathah. Katalah ha adalah huruf terakhir, saya tambah alif di depan tu, jadi saya tahu 2 orang lelaki telah buka. Jadi tambah alif. Ini yang kita kena hafal. Ya. Lepas tu katalah ramai lelaki di jamak. Kita tahu isim domir dia adalah hu. Jadi dekat sini kita tambah waw dengan alif dan position lam. Lam punya position tu kita bagi damah kat dia. Bukan fathah dah. Jadi fa'alu. Alif selepas waw tu kena ada. Sebab alif selepas waw tu dia nak membezakan daripada jenis waw yang lain. Yang sebenarnya dia punya ganti nama tu adalah pada waw. Alif tu nak letak bila kita baca apa-apa jumlah jumlah dalam bahasa Arab, sebab dia selalunya tak ada full stop. Jadi kita nak membezakan waw dan tu daripada waw biasa tu, kita kena ada letak alif kat situ. Maksudnya kita tahu yang waw ni adalah sebahagian daripada kalimat sebelum tu. Jadi kita tahu fa'alu. Jadi kalau fa'alu tu ialah mereka semua lelaki telah buat, ataupun bahasa Inggeris they did. Katalah saya nak cakap, saya saja nak memberi satu ayat, nak buat penekanan pada they. Maksudnya katalah mereka mencuri kan, contohnya they. Jadi saya akan cakap hum fa'alu. Tapi saya tak boleh cakap
fa'alu, hum. Tak boleh. Saya tak boleh letak yang tu selepas tu. Sebab kenapa? Ganti nama pembuat tu sudah tersilat dalam kalimat-kalimat sini. Saya tak boleh bagi additional pembuat selepas apa-apa kalimat kecuali yang base tu fa'ala dengan fa'alat. Itu je yang saya boleh letak lepas. Tapi saya tak boleh letak fa'ala, lepas tu saya letak huma. Tak boleh. Kalau sebelum boleh. Huma, fa'ala. Saya tak boleh cakap fa'ala, huma. Dia tak betul. Sebab fa'ala tu dah sudut lekap. Tapi kalau saya cakap fa'ala, katalah Zaidun. Itu boleh. Zaidun yang buat. Nanti kita belajar pasal ayat, ya, nak menyusun ayat. Tapi saya nak bagi satu rule lah. Hanya fa'alat dengan fa'ala aja kita boleh letak pembuat selepas. Yang lain semua kita kena letak. Kalau nak letak, kalau tak letak pun okey juga. Kalau nak letak sebagai penekanan, kita letak sebelum. Ya, sebelum. Jadi katalah dekat sini, ping ni pula conjugation. Jadi kita kena ingat 1, 2, 3 kita kena lelaki third person. Kata saya cakap, apa dia nak conjugation nombor 3 kan? Dan so automatic saya kena cakap fa'alu. Sebab saya study ni dekat yang the best one lah. Masa 2013, long time ago. Saya study di bawah yang syariah, ya, yang syariah punya dekat Toronto base punya syariah punya intensive program tu. Jadi dia memang strict tau, sebab every Selasa dan Khamis kita ada oral, kita kena live. Lepas tu dia akan cakap ni, dia akan bagi apa-apa 3 literal, bukan fa'ala je, macam-macam dia bagi kan. Lepas tu dia cakap macam ni, okey, bagi conjugation nombor 6. Kita dah kena tahu automatic nombor 6 tu apa dia. Dia bagi nombor je. Kalau nombor 9 apa dia? Nampak tak? Sebab dia nak kita dah really ada mastery. Jadi kita kena ingat, kalau yang 1, 2, 3 tu, third person, semua lelaki. Hanya bilangan je lain. Kalau nombor 1 tu paling basic. Nombor 3 kita tahu hanya lelaki. Nombor 3 tak boleh cakap pasal perempuan. Nombor 4 baru bermula dengan perempuan. Jadi kalau perempuan tu third person, here. Ya, here ataupun she. Jadi kalau saya nak cakap fa'alat. Jadi saya tak boleh cakap fa'alat here. Tak boleh. Kalau saya nak cakap here, fa'alat, boleh. Tapi kalau saya cakap fa'alat, Rosita, nama saya kan? Boleh. Sebab fa'alat dia boleh ada dia boleh ada nama, proper name, pembuat dia selepas tu. Tapi yang lain tak boleh. Sebab pembuat kalau tidak dia 2 kali. Kalau yang pada awal tu, dia adalah lebih daripada emphasis. Bukan sentence structure, ya, daripada ni. Jadi apa beza dia? Kita campur ta sukun. Ta mati, ya. Ta mati. Jadi tambah ta sukun tu pada huruf yang terakhir tu. Maksudnya kita panggil lam punya position. Posisi lam. Maksud saya kat sini. Lam punya position, kita tambah ta kat sini. Kalau saya nak buat fatah ha, saya kena tambah ta mati tu lepas ha. Itu maksudnya position dia. Fa position, ain position, lam position. Tempat dia, ya. Okey. Lepas tu katalah dua orang perempuan. Jadi yang ta mati tu saya letak 1 alif. Pada lelaki hanya 1 alif terus kan? Dekat perempuan tu selepas ta tu. Jadi kalau huma, ya, huma fa'alata. Saya tak boleh cakap fa'alata huma. Huma tu kena dulu, ya. Huma fa'alata. Kalau perlu. Jadi penambahan dia adalah yang ta sukun tu kita tambah lagi 1 alif. Nah, katalah nak cakap yang mereka, tapi semua perempuan, lebih daripada 2. Jadi kita cakap ta tu, lam punya position tu, kita sukunkan, matikan. Jadi kita jadi fa'alna. Sebenar, lepas ni baru senang. Fa'alna. Jadi apa yang kita berlaku, lam position kita sukun, jadi fa'alna. Jadi pattern fa'alna tu, dia akan bersambung dengan second person dengan first person. Kita tengok. Lepas ni cukup senang. Tadi kita cakap fa'alna kalau perempuan kan, tengok biru. Biru kita pergi balik pada lelaki. Tapi siapa lelaki ni? Lelaki yang bersama dengan kita. Kita bercakap dengan dia. Kita bercakap tentang one to one. Dia hadir. Jadi saya nak cakap you, ata, you both ataupun antuma,
ataupun you all, antum. Maksudnya kata saya bersembang dengan orang one to one, direct, face to face. Ya, contohnya. Jadi mereka tu hadir ataupun second person. Jadi perbuatan dia, tadi kalau kita tengok pattern dia fa'alna kan. Jadi sekarang kita sambung. Sebab kalau lelaki tu, kalau seorang dia hantar. Jadi kita cakap fa'alta. Fa'alta. Kita tak boleh cakap fa'alta anta. Tak boleh. Ya? Kalau saya nak cakap, you did kan. Saya boleh cakap anta, fa'alta. Boleh. Ya, fa'alta. Okey. Katalah dua orang lelaki, fa'altuma. Jadi kita ganti ta tu dengan tuma. Sebab dia ada kaitan dengan antuma. Lepas tu kalau antum, kita cakap fa'altum. Jadi sekarang kita pergi yang nombor 10 tu perempuan balik tapi second person. Perempuan seorang, dua orang dengan lebih daripada dua orang. Jadi kalau perempuan kita panggil anti kalau seorang kan. Jadi kita cakap fa'alti. Jadi kalau dua orang perempuan, kita panggil antuma, dia sama juga. Fa'altuma. Jadi kita ambil yang huruf ta'i tu mati kan. Lepas tu kalau jamak jadi fa'altunna. Kata saya first person. Saya cakap tentang diri saya ataupun orang yang kami. Itu maksudnya. Saya, I ataupun anak. Jadi ta tu jadi fa'altu. Jadi kalau lagi satu tu ialah fa'alna. Ya, fa'alna. Kami telah buat. Jadi sebenarnya apa yang kita kena hafal, kita kena tengok dia punya ni, sebenarnya kita kena buat semua altogether ada 14 conjugation, nombor 1 hingga ke nombor 14. Ini dia punya acuan. Jadi what I do, saya will stop kat sini. Dan lepas tu saya akan bagi nota sampai dekat sini dan saya harap that everybody will try to cuba memorize. Jadi contohnya, one of the thing kita kena memorize, memanglah dia semua berkali-kali kita kena buat. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alta, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nampak tak? Kita kena ulang-ulang. Ya? Macam ni. Balik ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alta, fa'alna, fa'alta, fa'altuna, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi kata saya cakap nombor 6. Jadi nombor yang tu saya dah cakap fa'al. Kalau saya cakap nombor 3 is fa'alu. Kalau saya cakap nombor 1 ialah fa'ala. Kalau saya cakap nombor 14 ialah fa'alna. Kalau saya cakap nombor 13 ialah fa'altu. Kalau saya cakap nombor 9 ialah fa'alta. Nampak tak? Sorry, fa'altum. Nombor 7 ialah fa'alta. Cuba try. Sebab this is the thing yang kita cuba try. Kalau cuba memang ada try kan. Maksudnya emphasis lah tu. Cuba try tu emphasis lah. Actually sama lah. Cuba try tu. Dia macam saya cakap lah. Macam saya letak anta, fa'alta. Ya. Jadi this is the thing yang kita kena sebab kita nak conjugate. Sebab setiap perbuatan dia ada pembuat dia. Siapa yang buat dia? Siapa dia fa'il dia? Perbuatan dia. Seperti yang kita tengok daripada nama Allah. Kita tahu daripada nama Allah Basit, kita tahu rupanya yang Allah tu membuat perbuatan. Ya, perbuatan untuk mengembangkan sesuatu. Mengembang. Ya. Ataupun wasit. Ya. Merangkumi. Ya. Ataupun mengenci seseorang pun khafid. Ya. Al-khafid. Jadi ataupun mencipta, al-khaliq. Jadi itulah pembuat dia, al-khaliq. Tapi kalau saya cakap khalaqa, saya akan menggunakan, saya boleh cakap khalaqal khaliq. Boleh? Ataupun khalaqa pun cakap. Tapi kalau saya cakap khalaqa, maksudnya dia telah mencipta. Dia tu saya tak spesifik rujuk pada siapa. Dia hanya ganti nama. Tapi kalau saya tak nak ada apa-apa kekeliruan, saya boleh cakap khalaqallahu ataupun khalaqal khaliqu. Ya, khalaqal khaliqu. Sebab nak make sure yang mencipta tu ialah perbuatan ciptaan tu adalah daripada Allah. Okey. Saya stop dekat sini. Assalamualaikum. So any soalan? Any